Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi dalam Prozone bersama Nani. So hari ini kita akan membincangkan tajuk yang sangat familiar dengan semua orang, iaitu mengapa anak Makcik Kiah tak beli rumah lagi sehingga sekarang. Okey, anak Makcik Kiah ni semua orang tahu Makcik Kiah menjual goreng pisang. So anak Makcik Kiah bekerja swasta. Ataupun bekerja kerajaan. Sekarang isu berkenaan dengan tak membeli rumah lagi adalah isu hangat yang sering diperkatakan di seluruh pelosok, sama ada di kedai kopi ataupun di rumah bersama keluarga. Sekarang isu berkenaan dengan tak membeli rumah lagi adalah isu hangat yang sering diperkatakan di seluruh pelosok, sama ada di kedai kopi ataupun di masalah ini sangat serius. Rumah bersama keluarga. Sekarang isu berkenaan dengan tak membeli rumah lagi adalah isu hangat yang sering diperkatakan di seluruh pelosok, sama ada di kedai kopi ataupun menurut laporan Nur Hayati Abdullah. Sekarang isu berkenaan masih ramai lagi tiada rumah isu hangat yang sering diperkatakan di dalam di seluruh pelosok, sama ada di kedai kopi ataupun perbincangan laporan Nur Hayati adalah satu perbincangan yang sangat hangat. Tak kira perbincangan di kedai kopi ataupun di meja bulat dan sebagainya. Okey, sama ada golongan pertengahan ataupun golongan bawah. Okey, antara halangan yang mendorong masalah pemilikan rumah terutamanya rumah pertama adalah di dalam golongan muda ni adalah tentang harga tanah yang melambung tinggi, kesukaran mendapat pembiayaan, kos sara hidupnya semakin membebankan serta hutang. Okey, kerajaan telah menghadkan, di dalam laporan ini juga mengatakan kerajaan telah menghadkan, okey, khas untuk pembeli-pembeli rumah baru ni, okey, harga rumah yang berharga 300,000 ke bawah khas untuk pembeli-pembeli rumah pertama. Tapi pada 2016, okey, ada statistik menyatakan, okey, hanya 28.6% unit pelancaran RM250,000 perumahan dan 45% bagi perumahan yang berharga 250 ke 500 dan yang selebihnya 26.3 adalah unit rumah yang berharga 500,000 ke atas. Okey, daripada sini kita tengok masih lagi ramai yang tidak memiliki rumah. Okey, antara sebab-sebabnya tadi ialah nilai harga tanah yang melambung tinggi. Okey, tetapi kerajaan telah membantu rakyat dengan mengawal harga sedikit demi sedikit. Okey, ataupun dengan lebih kata lain, kerajaan juga telah membantu dengan pelbagai skim yang ada. Okey, sekarang ni kalau anda nak tahu, banyak skim yang dapat membantu anda untuk memiliki rumah. Okey, kenapa anda perlu tinggal di rumah mak mertua lagi ataupun tinggal di rumah mak ataupun masih menyewa? Okey, anda menyewa tapi anda tak memiliki rumah tu. Adakah satu kerugian kepada anda? Okey, kat sini juga Nani nak share, bukan setakat penjawat swasta saja, penjawat awam juga telah terbukti masih ramai lagi yang tidak memiliki rumah. Okey, di dalam satu artikel yang dikeluarkan pada awal tahun ini, iaitu satu kajian daripada Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkhidmatan Awam mendapati 53% kaki tangan awam masih belum memiliki rumah. Okey, kajian ini melibatkan kajian ini melibatkan 5,308 orang dan hasilnya adalah 53% daripada 5,000 itu masih belum memiliki rumah, masih lagi menetap di menyewa, menetap di rumah keluarga ataupun menetap di kuartus kerajaan. Okey. Okey, selain daripada itu, pada tahun lepas juga seramai 103,333 penjawat awam ataupun bersamaan dengan 27.7% merancang untuk membeli rumah mampu milik. Dan selebihnya 22.3% ingin membina rumah di atas tanah sendiri dan baki 19.3% ingin membeli rumah teras tingkat. Okey, daripada sini kita tengok juga antara sebab-sebab membabitkan kawalan harga ataupun premium ke atas tanah. Okey, iaitu bukan setakat sahaja bantuan dibeli oleh
kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri. Kedua-dua pihak ni sedang berusaha untuk mengawal harga ni. Okey. Sekarang ni nak kupaskan 6 isu berkenaan dengan keperluan campur tangan kerajaan terhadap perumahan di kalangan penjawat awam, iaitu yang pertamanya berkenaan pengawalan harga yang membabitkan kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri. Okey, dua-dua sedang membantu rakyat di negeri itu untuk memiliki rumah dengan sendirinya. Maksudnya tak perlu lagi menyewa, tak perlu lagi tinggal di quarters ataupun tak perlu lagi tinggal bersama keluarga. Okey, yang seterusnya, charge berkaitan dengan pembinaan rumah. Okey, iaitu mereka sedang berunding lagi untuk membincangkan tentang charge berkaitan dengan pembinaan rumah. Yang seterusnya, berbincangkan tentang dasar kerajaan. Dan yang keempat, kemudahan asas yang sepatutnya disediakan oleh kerajaan seperti jalan raya, jambatan, taman permainan, surau menjadi salah satu punca kenapa harga rumah masih menaik. Okay, dan yang kelima, penetapan kadar keuntungan yang boleh diambil oleh pemaju. Dan yang terakhir sekali ialah mengawal kadar faedah pinjaman perumahan yang ditetapkan memberi pinjaman. Okey, itu salah satu puncanya. Kalau anda tengok kan, berdasarkan tadi pekerja swasta, pekerja kerajaan, dua-dua ni ada masalah yang sama, iaitu masalah tak mampu bilik. Dan lagi satu, ada juga kajian menyatakan peratusan kenapa orang tak beli rumah ni gagal disebabkan oleh kegagalan peminjaman perumahan. Okey, ini adalah salah satu kajian yang dilakukan pada tahun lepas, sebab tahun ni kan kita belum habiskan. So kajian ini diambil dari rekod daripada 2018 dan 2019. Okey, kadar kelulusan untuk peminjaman ni semakin menurun, di mana pada tahun 2018 kadarnya hanya 76% lulus untuk membuat peminjaman, manakala baki yang belum lulus. Tapi pada tahun 2019 dia ada penurunan yang sedikit. Okey, 2018 76%, 2019 74.6%. Ada penurunan 1.4%. Okey. Perkara ini biasanya berlaku disebabkan ketidakkemampuan seseorang untuk memiliki rumah itu. Okey, selain daripada itu juga bukan setakat seorang tu tak berkemampuan. Okey, kadang-kadang common mistake yang kita sendiri yang buat, which is kita tak menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak kerajaan, pihak bank, Kalau kita nak mohon sesuatu peminjaman tu, kita perlu menyediakan dokumen yang lengkap, dokumen yang tulus, dokumen yang updated. Okey, janganlah bagi dokumen-dokumen lama, lepas tu kita tak update dengan pihak bank. So perkara ini boleh menyebabkan anda mengalami kegagalan dalam memohon peminjaman perumahan. Kalau anda gagal di stage untuk memohon peminjaman, anda dah kehilangan rumah impian anda. Orang lain mungkin dah ambil rumah tu dan anda telah rugi banyak masa kat situ. Okey, kepentingannya kat sini, Nani nak menegaskan bagi sesiapa ataupun anda kat luar sana boleh mampu membuat kiraan sendiri, iaitu kiraan anggaran berapa harga rumah yang anda mampu milik, dan juga anda boleh semak berapa kelayakan yang anda lepas. Kita hanya buat anggaran, supaya nanti tak adalah kita pergi kat bank, nanti bank kata kita punya ni tak mampu sebab kita terlalu banyak komitmen semua tu. Kalau kita terlalu banyak komitmen, kita boleh restructure balik. Macam mana? Awak boleh komen di ruangan bawah ataupun just WhatsApp 017-444-2124 dan kami akan bantu anda untuk restructure balik. Dan juga kalau bagi sesiapa yang tidak tahu untuk mengira kelayakan rumah dia, anda boleh juga komen di ruang bawah. Kita akan bantu anda. Servis kami ini, kami akan bantu anda untuk mengira DSR anda ataupun melihat kelayakan anda. Bagi sesiapa yang masih belum tahu lagi macam mana untuk memiliki rumah dengan mudahnya ataupun apa skim yang anda mampu dapat kalau anda first time home buyer, anda boleh komen di ruangan bawah. Tim kami akan DM anda untuk membantu anda macam mana untuk memiliki rumah dengan harga yang sangat berbaloi. Jangan buang masa anda dengan terus pergi rumah tu, terus pergi buat loan. Kemungkinan kalau loan anda di reject lepas pada 6 bulan tu anda tak boleh membuat apa-apa loan lagi.
Okay, itu telah merugikan banyak masa anda dan anda kemungkinan hilang rumah impian anda itu. Okay, so anak makcikiyah perlu bertindak sekarang. Okay, ramai orang kata bila masa sesuai untuk beli rumah, bila masa sesuai. Yang pentingnya yang nak tahu masa sesuai tu ialah melihat kewangan diri sendiri. Okay, macam mana kita mengaturkan kita punya komitmen, kita punya income. Dari situ kita boleh tengok bila sesuai masanya untuk kita membeli. Jangan orang kata, oh sekarang masa sesuai, oh sekarang masa tak sesuai. Okay, itu orang kata, bukannya duit kita kata. Walaupun orang kata sekarang masa sesuai, tapi kalau duit kita kata duit kita belum sesuai, itu tak guna juga. Sebab benda tu akan menyebabkan kita punya permohonan peminjaman tidak diluluskan. Okay, so kalau bagi sesiapa ingin mengetahui dengan lebih lanjut macam mana untuk menguruskan peminjaman, macam mana untuk membeli rumah dengan mudah atau apa step yang membeli rumah. Okay, anda boleh watch live kita balik yang sebelum-sebelum ni ataupun anda boleh join kita punya YouTube channel Syed Nawash Property Coach. Kat situ ada banyak isu-isu, anda boleh terus klik isu yang anda nak tengok dan anda boleh review balik live kita yang sebelum ini. Okay, jangan lupa komen di ruangan bawah bagi siapa yang ingin kami membantu untuk mengira kelayakan rumah ataupun membantu untuk mencari rumah dengan mudah. Okay, kami akan bantu anda. Okay, sekian sahaja daripada Nani untuk perkongsian hari ini. Nani harap anda semua mendapat manfaat sedikit. Jangan lupa sharekan kita punya live ini, okay, supaya kita dapat membantu diri kita ataupun orang sekeliling kita yang masih belum memiliki rumah lagi. Sampai bila kita nak menyewa, sampai bila kita nak duduk di quarters, sampai bila kita nak duduk di rumah mak mertua. Mesti nanti ramai orang tanya, kau ni dah bekerja 3 tahun, 4 tahun tapi masih belum memiliki rumah sendiri. Okay, so hilangkan bawang-bawang tu, kita bangkit dengan diri kita sendiri, kita susun kewangan kita. Okay, kalau nak tahu macam mana susun kewangan ataupun nak tahu macam mana untuk mencantikkan rekod kewangan, anda boleh DM kami dan kami akan bantu anda. Sekian saja daripada Nani. Assalamualaikum.